Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Oke, Cun. Oke, ni live daripada tempat kerja saya lah. Daripada tempat kerja saya, maaf lah sebab kepala pelak satu lagi dia tepi dia tu ada pelak ikon. Jadi tak boleh nak bubuh benda ni. Nanti saya kena beli extension lah. Okay. Jadi apa khabar semua? Dah lama saya tak buat live sebab ada kursus beberapa hari. Okay, jadi ni nak buat perkongsian sikit lah pasal satu isu yang hangat jugalah orang tanya saya. Iaitu berkaitan dengan, maaf saya sebut, berkaitan dengan onani. Berkaitan onani ni saya share daripada pengalaman saya 12 tahun dah. Okay, saya di dalam bidang berkaitan dengan tenaga lelaki ni. Okay, jadi pertama sekali kalau anda ingat saya jual ubat kuat, maaf saya tak jual ubat kuat lah. Okay, saya menyarankan berkaitan dengan senaman, penjagaan kecergasan tubuh badan, penjagaan pemakanan. Maksudnya kita nak sihat dan power. Okay, kalau setakat makan ubat kuat je, siapa-siapa pun boleh makan ubat kuat. Okay. Jadi persoalan mengenai berkaitan dengan maaf ya saya sebut onani ni. Okay, sebenarnya dah lama, daripada 2010 saya terlibat dalam bidang ni. Dah ramai orang tanya, tapi mengikut kaji sidik saya ataupun research saya, onani ni dia bukanlah satu punca kepada lemah tenaga lelaki. Okay? Bukan punca. Itu adalah apa yang mengikut research saya sebelum ni lah. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh, kalau anda masih belum like page FB page Suami Sihat dan Power Tanpa Ubat Kuat ni, boleh klik like untuk dapatkan info-info yang selanjutnya pada masa akan datang, insyaAllah. Kalau anda masih belum subscribe channel YouTube saya, channel YouTube Muhammad Saidin bin Abdul Wahid pun, saya ada banyak buat perkongsian tambahan lah di dalam page tu. Okay, di dalam YouTube tu. Okay, jadi jemput subscribe dan share kalau anda rasa perkongsian yang saya buat share ni bermanfaat untuk orang lain juga. Okay, jadi dulu saya fikir tabiat tu, saya sebut tabiat O ni bukan membawa, tak membawa kepada lemah tenaga lelaki lah. Okay, tak ada efek kepada tenaga batin. Tapi mengikut kaji selidik saya yang terkini, okay, kepada peserta-peserta saya yang dah register ataupun yang bertanya kepada saya dapati bahawa tabiat O ni, faham-fahamlah tabiat O ni dia ada efek. Okay, saya listkan kepada 3 efek tabiat O ni. Okay, kalau anda masih tak sempat nak tengok live saya kali ni, ataupun duduk kat tempat kerja rasa macam tak kena je nak dengar live berkaitan benda ni, boleh share dulu, setting kepada private, dan anda boleh tengok balik di Facebook anda lah. Nanti balik kat rumah ke dalam kereta ke, boleh tengok balik live saya ni. Klik share, buat private, dan anda boleh tengok balik. Okay, jadi saya kategorikan, saya boleh buat 3 list lah efek tabiat O ni kepada seorang lelaki. Okay, pertama sekali, dia boleh merosakkan tisu zakar, na'udzubillah. Okay, boleh merosakkan tisu zakar lah tabiat O ni. Okay, sebab apa? Sebab tangan ni, tangan kita dengan tangan orang perempuan lah, perumpamaan paling senang, tak sama. Okay, dia tak sama. Tangan kita ni kasar lain macam. Okay, tangan orang perempuan lain. Manakala tangan dengan orang perempuan punya tu, isteri punya tu, dia lagilah tak sama. Okay, jadi bila buat sendiri tu, dia akan ada efek kepada tisu zakar. Dan yang common sekali yang saya jumpa, masalah patah tandan, na'udzubillah, dia jadi belok sikit. Angry bird tu dia jadi belok sikit. Ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Jadi itu antara kesan pada orang yang kerap sangat buat O ni. Okay, orang yang kerap buat O ni, yang biasa saya bertanya lah, dia tanya saya angry bird dia tu ke kanan. Okay, bila saya tanya ada buat tak tabiat O ni, memang ada buat lah tabiat O, dan dia banyak guna tangan kanan lah. Okay, na'udzubillah. Okay, jadi poin pertama adalah
dia boleh efek kepada tisu zakar. Bila dah belok tu, terutamanya orang yang tak kahwin lagi, dia banyak buat sendiri, nak lepaskan nafsu dia tu, dia akan jadi belok ke arah yang tangan selalu guna tu lah. Okey, jadi bila dah belok tu, kita istilah dia adalah patah tandan. Okey, istilah patah tandan ni ramai jugalah tanya saya, boleh tak berubat balik patah tandan ni, boleh tak bagi lurus balik? Okey, jawapan saya dia sebenarnya boleh. Yang biasa saya dengar ni boleh. Antaranya pembedahan. Tapi tak ramai orang yang sanggup nak bedah Angry Bird ni, nak bagi jadi lurus balik. Itu yang saya biasa dengar. Yang kedua, hentikan buat benda tu, tabiat O tu, buat je lah dengan orang rumah. Saya pernah jumpa ada peserta saya yang menyesali lah tabiat O ni, dia selalu buat sangat, walaupun dia dah kahwin, dia tetap buat juga. Tapi bila saya share sikit saya buat sharing sikit, dia hanya buat dengan orang rumah je, dia bagi tahu memang ada perubahan sikit. Lepas tu saya dah tak follow up lah. Okay, sebab kita ada ramai peserta yang nak kena follow up. Jadi boleh insya-Allah. Hentikan tabiat O tu dan buat dengan orang rumah je. Okay, itu adalah efek pertama. Akan ada side effect kepada tisu zakar seorang lelaki yang selalu buat tabiat O. Okay, isu kedua, masalah kedua, efek kedua yang boleh berlaku kepada seorang lelaki yang terlibat dengan tabiat O ni, ikut pengalaman saya ni, yang terbarulah research saya yang terkini ataupun kajian selidik terkini kepada peserta-peserta saya, dia ada efek juga kepada lemah tenaga lelaki. Okay, saya biasa jumpa ada yang dah kahwin ataupun belum kahwin, dia dah buat sepenuhnya kaedah saya. Okay, dia bagi tahu pemakanan dah jaga apa semua. Okay, tapi bila bersama dengan orang rumah ada masalah lagi. Ada juga yang orang yang tak kahwin, dia buat sendiri tau dengan tangan, jadi cepat climax. Okay, dia orang tanya saya kenapa jadi juga masalah ni. Bila tanya ada tak buat tabiat O, rupanya ada. Dia bila buat tabiat O ni, terutamanya kalau orang yang belum kahwin, anda kena faham tangan kita ni tak sama dengan tempat kita bersetubuh dengan orang perempuan, dengan isteri lah maksud saya. Tak sama. Okay, jadi tak sama. Dan dia akan ada efek. Sebab apa? Contoh bila orang yang buat tabiat O ni, dia akan bila sampai tahap ketagih dalam sehari tu, mungkin sekali dua kali buat tabiat O ni, dia akan efek kepada tisu zakar tu juga. Dan dalam masa yang sama, dia akan orang yang selalu buat tabiat O ni, dia orang bagi tahu dia akan terasa senak di Angry Bird dia tu. Dan masa bersama dengan orang rumah pun dia rasa sakit-sakit sikit. Jadi bila ada rasa sakit-sakit, ada rasa senak bersama, bersetubuh dengan orang rumah tu, agak-agak ada nikmat tak? Dia tak ada nikmat lah, kurang nikmat. Jadi yang saya boleh buat kesimpulan, ikut research saya terkini, orang yang terlibat ketagih dengan tabiat O ni, memang dia akan efek kepada lemah tenaga lelaki. Secergas mana anda pun, anda akan ada masalah berkaitan dengan tenaga lelaki, na'udzubillah. Itu poin kedua. Poin ketiga, libido ataupun nafsu kepada orang rumah tu akan berkurangan. Sebab saya bagi contoh Okay, saya bagi contoh. Orang yang terlibat dengan tabiat O ni, biasa dia nak buat tabiat tu O tu, dia tengok dinding ke dia tengok apa? Orang yang terlibat dengan tabiat O ni, dia bukan tengok dinding, dia bukan tengok meja, dia akan tengok gambar ataupun video-video yang menggairahkan. Okay, dan kalau tengok gambar ataupun video yang menggairahkan tu, biasa orang yang terlibat dengan tabiat O ni, dia bukannya tengok gambar perempuan yang tak cantik kan, mestilah dia tengok yang cantik. Jadi bila dia dah selalu tengok aurat orang perempuan, okay, mata dia selalu buat zina mata kan, orang cakap kan, zina mata kan istilahnya. Bila tengok orang rumah sendiri, dia jadi macam nikmat tu dah tak ada dah, ditarik balik. Na'udzubillah. Nikmat tu ditarik balik. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab rupa-rupanya yang dah kahwin pun memang sangat ramai yang terlibat dengan tabiat O ni.
Okey. Bila ketagih tu lagilah masalah. Dan orang kata apa, dia lagi berminat nak buat tabiat O tu daripada nak bersama dengan orang rumah, na'udzubillah. Okey. Bila jadi macam tu, pertama pahala bersama dengan orang rumah pun berkurangan sebab banyak bersama dengan tangan kan, onani kan. Dan dari segi hukum dia, yang saya biasa dengar haram. Itu antara yang biasa saya dengar haram, dan ada juga yang makruh. Tapi bila kita buat orang lelaki bila buat tabiat O ni, dari celah mana pun dia akan cari gambar ataupun video yang menggairahkan. Mana ada orang nak buat tabiat O ni tengok bantal, tak ada. Aku nak buat tabiat O lah, tengok kalkulator, ada tak? Ada tak tengok kalkulator rasa terangsang? Tak ada. Dia akan cari gambar ataupun video yang paling cun lah. Kan? Betul tak? Jadi itulah efek ketiga kepada seorang lelaki yang ketagih dengan tabiat O ni. Jadi dia akan efek bukan saja dari segi poin pertama saya tadi, tisu zakar. Poin kedua, efek kepada lemah tenaga lelaki memang akan ada efek. Okey, terus terang saya beritahu akan ada efek mengikut kaji selidik saya yang terkini. Dan ketiga, perasaan libido ataupun perasaan gairah dengan orang rumah tu dia akan berkurangan, na'udzubillah. Okey. Jadi apa yang kena buat? Apa yang kita kena buat? Kalau orang yang masih belum berkahwin, kena elakkanlah daripada benda ni. Elakkan berseorangan. Biasalah perbanyakkan ibadah sunat. Okey, ibadah fardu tu memang kita tak tinggal lah. Ibadah sunat tu kita perbanyakkan. Solat sunat, baca Quran, zikir pagi dan petang. Orang kata ikhtiar kita untuk mencegah daripada buat tabiat O ni lah. Kalau orang dah kahwin tu, tolonglah. Okay, tolong kena revise balik otak ni. Minta jauh daripada Allah SWT, daripada terlibat daripada tabiat-tabiat yang tak bagus lah. Tabiat O ni tak bagus lah. Kan? Macam saya beritahu tadi, bukannya kita tengok pensel, bukan kita tengok pen. Kita akan kalau orang lelaki dia nak buat tabiat O ni, dia akan cari gambar ataupun video yang paling menggairahkan lah, na'udzubillah min zalik. Okay? Jadi itulah 3 kesan utama yang saya jumpa, dan apa yang saya boleh bagi tahu, tolonglah kurangkan ataupun berhenti terus. Dia tabiat O ni dia dah jadi macam hisap rokok. Hisap rokok senang ke susah nak berhenti? Susah kan? Dia samalah dengan tabiat O ni, dia jadi macam addicted, dia jadi ketagih. Na'udzubillah min zalik. Kurangkan ataupun berhenti terus buat tabiat O. Kalau dah ada orang rumah, kalau orang rumah tu tak berapa cun, bagi tahulah kat dia. Takkan nak bagi tahu rumah tak cantik pun gemuk ke, takut kan? Bagi tahu lah, awak ni saya dah nampak ni, saya tengok ni dah gemuk sangat sekarang ni. Tolonglah jaga badan. Bagi tahu kat dia. Tak payahlah kita selindung-selindung, apa nak takut kan? Tapi bagi tahulah dengan berhikmah sikit kan. Kalau ayat saya tadi tu macam tak berapa okey lah, cakap lah. Sekarang ni abang tengok saya ni dah macam berisi sangat ni. Tolonglah adjust sikit balik badan tu. Contohnya macam tu, okey? Kalau orang yang belum kahwin, dah ada kemampuan untuk kahwin, tolonglah kahwin cepat-cepat. Sebab bila ketagih tabiat O ni dan anda masih belum kahwin, dia boleh berpotensi besar, risiko besar untuk kena masalah Angry Bird tu melencong. Okey? Angry Bird melencong iaitu patah tandan, na'udzubillah min zalik. Okey, jadi itu saja daripada saya. Kalau anda masih belum like page Suami Sihat dan Power Tanpa Ubat Kuat, boleh like page Suami Sihat dan Power Tanpa Ubat Kuat. Share video ni. Kalau anda rasa ianya bermanfaat, share kepada Facebook anda, private kan. Kalau anda nak dengar balik live saya ni, sebab topik ni agak sensitif. Okey, boleh tengok balik live saya ni petang ni ke malam ni ke. Okey, dan kalau anda masih belum register program Suami Sihat dan Power Tanpa Ubat Kuat, jom register sekarang. Kita usaha sama-sama untuk bebas penuhnya daripada masalah lemah tenaga lelaki, insyaAllah. Okey, jadi ni pun dah nak dekat waktu zuhur.
Sehingga jumpa lagi pada live dan perkongsian yang akan datang. Kalau anda dah berdaftar jadi peserta saya, pastikan anda dah join close group FB khusus untuk peserta yang berdaftar saja. Dalam tu pun ada banyak info-info tambahan yang saya bubuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Dah bersenam ke belum tu? Saya belum bersenam ni hari ni. Dah bersenam petang ni insya-Allah.